merebaknya wabak COVID-19 perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa dan pihak berkuasa perlu mengambil tindakan. Dan antara yang kita laksana ialah contoh kluster Siba Gangga yang mana walaupun kluster itu kecil tetapi mereka yang tidak mematuhi peraturan ataupun SOP yang dibuatkan denda dikenakan ya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya, saya tekun mendengar penjelasan tadi. Cuma ada beberapa perkara yang nak saya bangkitkan. Pertama adalah istilah sporadik dan kluster itu agak berbeza. Sporadik adalah cases yang berlaku ya tanpa ada index cases. Ya, kita tak bercakap tentang clusters, sama ada Melbourne, sama ada Hyde Park dan Siba Gangga dan sebagainya, itu cluster, dia ada index case-nya. Tetapi kalau sporadik berlaku seperti umpama di Kuala Langat, yang mana seorang yang mengalami kemalangan sebelum dia menjalani pembedahan di OT, ya, dia sebagai satu protokol mereka dikenakan membuat kajian COVID, ya, testing SARS-CoV test, ya, ataupun PCR, RT-PCR itu, dan didapati ketika itu beliau adalah positif, ya. Begitu juga pada kes di Gombak, tak silap saya, another sporadic case yang this is of course related to ILI, ya, influenza-like illnesses, dan itu pun protokol yang sama, SARI dan sebagainya itu adalah juga cases yang menunjukkan bahawa ini berlaku sporadik, ya. Dan justru kerana itu tambah-tambah pentingnya untuk kita menekankan tentang testing. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri mutakhir ini, ya, mengetahui bahawa saya yakin Kementerian Kesihatan lebih tahu bahawa asymptomatic atau orang yang tidak bergejala itu viral load-nya is maximum 2 days sebelum, 2 hari sebelum bergejala adalah diketahui secara scientific, secara research-nya viral load is maximum, and itulah ketika mana paling infectious, infectivity-nya sangat paling maksimum, ya. Justru kerana itu amat mustahak untuk kita sentiasa do a lot of testing to intensify testing. Saya nak tanya, kebelakangan ni saya difahamkan agak kurang kita dari sudut keprihatinan kita untuk testing. Tak silap saya pada 5 Julai yang lalu satu laporan menunjukkan bahawa we are only at 13%. Ya, and this is why, dan sebahagian besarnya dilakukan oleh makmal swasta. Saya ingin tanya, ya, dengan unjuran gelombang ketiga dan sebagainya, saya tak kira akan ada, saya menjangka tidak akan ada gelombang. Kita kena faham antara gelombang, ya, dan kluster, outbreak, epidemik dan pandemik. Apa penjelasan daripada Menteri tentang peratus ujian yang dilakukan mutakhir ini? Dan adakah sama-sama swasta dan awam bergandingan untuk to intensify, mempergiatkan lagi persoalan testing, kerana itu adalah penting untuk mengenal pasti. Panjang ni cerita ni. Oh, Menteri ni. Yang Berhormat, saya akui Yang Berhormat ada maklumat tentang berapa jumlah test yang dibuat setakat ini. Daripada awal gelombang pertama hinggalah gelombang kedua, average kita membuat testing bermula dengan 6,000 pada peringkat awal. Sekarang keupayaan makmal kita dah menjangkau 37,000 test per day, dan dia merangkumi hospital KKM, MKAK, MKA, IMR dan juga ATM serta MOSTI, Kementerian MOSTI, dan dibuat oleh universiti-universiti awam dan swasta serta juga makmal swasta. Saya akui mutakhir ini kebanyakan ujian dibuat oleh makmal swasta kerana mereka yang diuji surveillance ialah mereka yang untuk masuk bekerja. Mereka membuat saringan wajib terutama sekali kepada pekerja-pekerja yang masuk ke dalam sektor pekerjaan. Untuk itu yang terkini kalau kita lihat 5 Ogos kita buat 9,800 test per day, dan di average around 8 hingga 12,000 sehari kita buat test. Dan ujian-ujian ini tentu sekali diteruskan kepada 4 aspek ni, iaitu ILI, yang seperti disebut oleh Yang Berhormat, iaitu influenza like illness,
Dan kita ada 46 sentinel klinik, satu Malaysia yang kita sediakan. Kedua SARI. SARI ni subacute respiratory infection, iaitu 100% diambil untuk sampel COVID. Sekiranya mereka datang ke hospital dalam gejala, ya, betul gejala. Dan kita test. Dan untuk SARI saja kita dah uji 23,970 dan 87 positif. Untuk ILI kita test 5,234, 15 positif, yang lain negatif. Dan yang paling penting ialah healthcare workers sendiri, KKM dan juga frontliners. Kita telah uji hampir 23,183 ujian dan 116 positif. Dan yang kita buat hari ini ialah mereka yang datang operasi seperti yang Muhammad sebut tadi, ada accident ke apa, mereka datang ke hospital, kita panggil pre-op lah. Dan kita uji sejumlah 83,287 test dibuat. Dan kita dapati 46 positif. Dan keseluruhan surveillance COVID yang kita buat sepanjang gelombang kedua ini ialah 135,674. Dan kita dapati 264 positif. Ini menunjukkan 0.2% infectivity dia. Dan kes-kes sporadik seperti dalam komuniti terus dipantau melalui surveillance yang diperkukuhkan, seperti saya sebut, kita dah saring 135,674 kepada mereka. Puan Yang Ketua, Menteri, bersediakah Menteri mengakui bahawa kita agak bukan, saya tak kata cuai, tetapi kita sudah mula lax. Kesungguhan kita pada tahap awal, ia pada peringkat 26,000 test untuk 100,000 at its best, at its maximum, ya. Sekarang kita sudah mula nampaknya kendor, dan ini kecuaian yang saya, bukan kecuaian, tapi ini satu yang kita observe, yang kita perhatikan, yang perlu dipertingkatkan oleh KKM. Kami di Selangor dan STFC Task Force di Selangor menekankan persoalan testing, kerana itu adalah yang paling pendekatan yang paling baik untuk kita kesani dan mengelakkan kluster dan juga mengelakkan penularan yang lebih parah, ya. Jadi saya nak tekankan supaya KKM mengambil sikap yang sama, because atas sebut-sebutan tentang third wave dan sebagainya. Terima kasih.